Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Salam. Terima kasih bersama kami di MHI jam 8 pagi hingga 9.30 pagi nanti. Dan hari ini kita akan kongsikan banyak perkembangan terkini. Pastinya sejak semalam banyak sekali perkara yang mengganggu fikiran kita sebagai rakyat Malaysia. Nanti kita bawakan sikit perkembangannya. Bersama kami di Studio B, Sri Pentas Fariha On dan juga saya Sofia Nur Salihatun. Tentunya banyak perkara yang terjadi semalam memberikan begitu banyak tanda soal bagi kita. Tapi hari ini kita akan mulakan perbincangan kita berkenaan dengan mungkin antara etika yang boleh dipersoalkan sesetengah pihak. Kita melihat begitu banyak semakin lama boleh dikatakan setiap bulan mempunyai salah satu masalah untuk kita berhadapan dengan ketiadaan air dan sebagainya. Jadi ini menjadi sesuatu yang kita risaukan. Adakah disebabkan oleh etika pegangan ataupun dengan mereka yang tidak bertanggungjawab ini, kita akan biarkan mereka berleluasa sehingga terjadinya situasi seperti pencemaran di Sungai Semenyih dan juga di Bukit Tampoi. Dan ini mengakibatkan 274 kawasan terjejas yang mengakibatkan lebih daripada 300,000 akaun. 4 wilayah itu Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan juga Sepang ini terjejas. Kita nak tanya juga, rakan tugas kita ni datang mandi, Dok. Terjejas ni, Dok. Tapi kalau lihat daripada cara saya berdiri di sini, lihatkan keterampilan saya, muka saya, rambut saya, saya rasa dah terbukti dah saya mandi pagi. Ya ke? Kan? Tak kan? Semestinya. Tak semestinya. Tidak semestinya. Betul juga. Semalam macam Naim Daniel pun sama. Rumah tak ada air tapi muka macam ni juga kan? Hebat. Tapi apapun sebenarnya, kita yang mana mempunyai air di rumah, kita patut bersyukurlah kan, disebabkan kita mempunyai air dan juga kita masih lagi mempunyai pelbagai prasarana yang baik untuk kehidupan seharian kita. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan kami di TV3, Fariha, Sofia dan juga saya Fazli. Dan sebenarnya pagi ini kita nak mulakan pagi ini sebenarnya dengan keadaan yang ceria ya. Kita faham dalam situasi sekarang ini, kita faham rakyat Malaysia gusar apabila menyaksikan semalamnya berlakunya peningkatan yang sangat mendadak disebabkan COVID-19 dan sebagainya. Tapi seperti mana yang Faria katakan tadi, kita akan berjurus kepada COVID-19 sebentar lagi kerana pada permulaan awal ni kita nak berbicara tentang masalah air, gangguan air yang berlaku ya. Dan kita saksikan juga bahawa bekalan air di Selangor ini bukannya sekali kedua kan. Tahun ini saja kita saksikan dah banyak dah kes yang berlaku. Bulan lepas kan kita bercakap berkenaan dengan isu air ini, isu bekalan air bersih yang terganggu disebabkan oleh pencemaran sungai. Betul. Dan hari ini kita berbicara lebih lagi sekali tapi membabitkan sungai yang lain. Cumanya masih berada dalam negeri Selangor. Dan oleh itu kita nak bicara lebih lanjut, nak mengetahui berkenaan dengan isu ini. Kita nak bersama, kita buat panggilan video bersama dengan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Hello, Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk Seri bagaimana? Saya baik, Alhamdulillah. Baik, kami bertiga berbicara berkenaan dengan isu bekalan air ini. Jadi kita nak tahu juga berkenaan dengan perkembangan terkini berkenaan dengan pencemaran berlaku di loji rawatan air LRA Sungai Semenyih dan LRA Bukit Tampoi, Datuk Seri. Ya, terima kasih menjemput saya. Pencemaran berlaku di Sungai Semenyih ya, yang kami pada hari Ahad 4.30 muka sauk. Kalau kita faham tentang bekalan air ini bermula dengan sumber air iaitu daripada Sungai Semenyih, dan Sungai Semenyih itu panjang sehinggalah ke Nilai, ke Negeri Sembilan. Jadi pada pukul 4.30 petang hari Ahad yang lalu, saya telah dimaklumkan tentang penutupan muka sauk. Dan lepas daripada itu, kita pun mencari kenapa muka sauk ditutup, disebabkan oleh masalah bau. Bau yang menyebabkan penutupan muka sauk. Muka sauk ini ialah air masuk ke dalam, sebelum masuk ke dalam loji rawatan. Muka sauk ini dalam bahasa Inggerisnya water intake. Bila muka sauk ditutup, loji tidak boleh beroperasi sebabkan air tidak ada. Loji Sungai Semenyih itu terbagi kepada dua. Satu loji fasa 1 yang dapat air sepenuhnya daripada Sungai Semenyih. Loji fasa 2 itu mendapat air daripada takungan air pinggiran sungai ataupun taps daripada Sungai Langat. Tempat di mana loji Semenyih itu lokasinya ialah berhampiran dengan PICC, Putrajaya International Conference Center tu, dekat belakang tu. Kalau kita duduk di sana kita boleh nampak
Dan di situ juga ada berlaku confluence of rivers ataupun pertemuan dua sungai, iaitu Sungai Langat dan Sungai Semenyih. Jadi yang tercemarnya ialah Sungai Semenyih. Loji 1, fasa 1 Semenyih itu terpaksa ditutup yang membekalkan air lebih daripada 600 juta liter sehari. Ataupun penduduk lebih kurang dalam 2.5 juta penduduk ataupun pengguna yang terlibat lah. Ya. Sedangkan loji yang fasa 2 itu 100 MLD membekalkan air ke Bangi. Jadi saya tinggal di Bangi, saya ada air lah. Ya. Sebab kita mendapat air daripada takungan air pinggiran sungai di fasa 2 tersebut. Jadi kalau orang tanya kenapa sebahagian dapat, sebahagian tak dapat, itulah jawapannya. Dan pencemaran ini, malam tu kita berjalan sepanjang sungai mencari di manakah sumber pencemaran tersebut dan kami sampai ke Nilai pada malam tu. Saya sampai ke Nilai pada pukul 11 malam dengan tim kami lah. Ya. Dan kami menjumpai beberapa dua lokasi yang sangat mencurigakan, boleh disaksi dan kami memulakan siasatan di sana. Dan alhamdulillah kita hampir menamatkan siasatan dari segi punca pencemaran. Jadi kita mesti jelaskan dulu yang menyebabkan masalah ini ialah punca pencemaran tersebut. Baik, Datuk Seri bercakap berkenaan siasatan dan kita nak mencari sebenarnya ataupun tidak ingin perkara ini berlaku dalam jangka masa yang panjang. Mungkin dalam perancangan bagi pihak kementerian sendiri, adakah akan diusulkan sebarang akta yang bersesuaian untuk memastikan mereka yang melakukan kegiatan seperti ini mendapat orang kata pengadilan yang sepatutnya, Datuk Seri? Ya. Ada 5 perkara yang kami tengah buat sekarang. Ya. Pertama sekali ialah isu tentang sumber air mentah ini perlu diselesaikan. Sebab pencemaran ini ialah pencemaran sumber air. Dan ini sangat sukar kerana melibatkan pelbagai agensi, kerajaan pusat, kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan sebagainya. Dan ada pertindihan kuasa untuk mengawal clear. Ada 10 agensi sekurang-kurangnya yang terlibat dalam pengawalan punca pencemaran di sepanjang sungai yang kita sebutkan ini. Jadi saya dalam proses bersama dengan rakan-rakan saya dalam kerajaan persekutuan sedang berusaha untuk menyelaraskan ke 10-10 ini di peringkat negeri, sebahagian besar di peringkat negeri dan sebahagian ada juga di peringkat pusat. Saya bagi contoh ya, hal yang berkaitan dengan penternakan. Kita bila ini Jabatan Perkhidmatan Veterina yang bertanggungjawab. Aktiviti perumahan, perdagangan, perindustrian, pihak berkuasa tempatan. Aquaculture, Jabatan Perikanan. Jabatan Alam Sekitar sebagai contoh, banyak orang melihat ini semua kerja Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar ini kuasanya hanyalah kepada aktiviti yang terhad melaksanakan EIA, Environmental Impact Assessment, atau premis perindustrian atau loji kumbahan. Itu sahaja yang dikawasi oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi kami sedang dalam berusaha untuk mengenal pasti siapakah yang seharusnya dipertanggungjawabkan ataupun mengawasi dia dengan lebih ketat lagi hal ini. Dan saya berpendapat, ini pendapat pribadi saya, masih belum diluluskan di peringkat pentadbiran kerajaan. JAS perlu diberi peranan mengawasi dia apa sahaja aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran tanpa mengira saiz, lokasi dan jenis serta sumber bahan cemar. Sekarang ni contohnya kalau ada kilang, dia menghasilkan 50 padu air sisa sehari, tak tertakluk kepada Jawatan Alam Sekitar. Ini contohnya. Ya. Dan perkara-perkara macam ni perlu dikenal pasti apa sahaja, walaupun 10, walaupun 5 meter padu harus terlibat ataupun dikawal sedia oleh Jawatan Alam Sekitar. Jadi mudah untuk kita buat pemantauan dan mudah untuk kita melaksanakan perkara yang berpatutan di segi penguasaan. Yang kedua, sistem kawal selia yang lebih inovatif. Contohnya pada 1 hari bulan Oktober kita telah menumpukan unit jenayah alam sekitar secara pentadbiran. Di mana di situ kita ada juga PDRM. Sekarang ni siasatan kita melibatkan PDRM. Jadi PDRM selalu membantu kita untuk jalankan siasatan. Masuklah di Sungai Gong baru-baru ni. Kita juga nak membina 10,000 kilometer denai sungai kebangsaan. Dan insyaAllah minggu ni kita akan mulakan usaha ini. Weekend lepas kita berada di Sungai Gong, kita banner denai. Denai ini untuk orang lalui, naik basikal dan sebagainya. Sebab kita tak nak sungai kita ini terbiar. Tak ada orang lalu, tempat terpencil, terperosok. Dan ini memudahkan mereka yang berniat jahat untuk mencemarkan alam sekitar. Kadang-kadang mereka tak berniat pun. Tetapi disebabkan oleh itu peluang.
Kalau tidak, mereka ini terpaksa menghantar sisa mereka ke tempat yang ditetapkan yang memakan belanja RM10,000 ke RM5,000 dan sebagainya. Tetapi kalau buang tepi sungai, tak ada belanja apa-apa. Jadi ini pemikiran yang ada di kalangan mereka menjadi penjenayah alam sekitar ini. Tindakan tegas juga akan kita ambil dalam sidang, insyaAllah Dewan Rakyat akan datang. Kita akan buat tindakan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Perkhidmatan Air Negara 2006. Ini perkara yang sangat penting. Tetapi pada masa yang sama, dari segi infrastruktur, kita bercadang untuk membina lebih banyak takungan air pinggiran sungai. Ini yang berlaku di mana Semenyih 2, loji Semenyih 2 yang membekalkan air ke Bangi tidak menghadapi masalah dari segi bekalan. Sebab apa? Mereka dapat air daripada takungan, bukan dapat air daripada sungai terus. Ya. Jadi kos takungan itu perlu kita fikirkan siapa nak bayar dan berapa kosnya. Di samping itu kita juga berusaha untuk mengurangkan reserve simpanan, meningkatkan reserve simpanan air ataupun reserve margin. Yang berlaku, kenapa Putrajaya selepas sehari barulah air tidak ada di Putrajaya? Disebabkan oleh kolam takungan air terawat di Putrajaya itu besar. Jadi mampu menampung untuk sehari. Andainya tangki-tangki yang ada ini boleh menampung sehingga seminggu, kita tak ada masalah. Apa pun berlaku pada sungai dalam tempoh seminggu, kerosakan loji ke, pencemaran berlaku ke, kita tidak ada isu sebab dalam takungan ataupun dalam tangki air terawat kita cukup untuk bekalan sekurang-kurangnya 7 hari. Ya. Itulah perkara yang kami sedang usahakan sekarang. Datuk Seri, mungkin dah pastinya ramai rakyat akan cakap sampai bila ni? Sampai bila tempoh perlu mereka hadapi mandi dengan air mineral dan sebagainya ni? Ya. Untuk kali ini insya-Allah syarikat Air Selangor, pengurusan Air Selangor telah maklumkan hari ini air sebagian besar akan dapat dan besok akan dapat sepenuhnya lah petang besok. Tapi saya nak maklumkan untuk kita menyelesaikan masalah ini, kita mesti menyelesaikan masalah yang fundamental. Technically, yang paling kita perlukan ialah meningkatkan reserve margin untuk bekalan air di kawasan-kawasan strategik kita. Kalau sesebuah negara, saya tak nak sebut negara mana, sampai 50%. Maknanya dalam tempoh 2 bulan tak ada air pun, dalam takungan air terawat mereka itu telah ada. Tangki air terawat itu ada air yang telah dirawat. This is the strategic decision. And of course, belanja pun bukannya sikit. Ini belanja yang sangat mahal. Dan bagaimana kita nak membiayai perbelanjaan tersebut. So itu adalah perkara yang harus kita fikirkan secepatnya. Baik. Datuk Seri ada sebutkan berkenaan dengan margin, bagaimana kita ingin mempertingkatkan daya penyimpanan air yang lebih besar untuk supaya kita menghadapi perkara seperti ini. Tapi bagaimana pula mungkin Datuk Seri ada melihat antara mungkin kerjasama bersepadu yang perlu diperkukuhkan lagi, mungkin dengan kementerian lain, kerana kita melihat begitu ramai si pelaku-pelaku ini yang kerap kali yang menjadi penyebab pencemaran di sungai-sungai di seluruh Malaysia. Jadi apa pandangan Datuk Seri? Ya, saya sebutkan tadi Sofia. Kita ada 2 takungan ya. Satu takungan air mentah, satu lagi takungan air terawat. Takungan air mentah kita panggil tap. Takungan air pinggir sungai. Takungan air terawat kita panggil tangki simpanan air terawat ataupun reservoir. Itu strategik ya. Itu perkara yang kita kena buat. Itu kerajaan dan syarikat air kena buat. Yang kedua ialah bagaimana masyarakat secara konsensus dan secara bersepadu bersama-sama menghadapi masalah ini. Sama sekali konsep pencemaran sungai itu kena faham. Banyak orang berkata saya hanya basuh dapur di kedai saya hanya basuh kilang saya hanya basuh kandang ternakan saya perkara macam tu. Bila kita tangkap orang tersebut, dia kata tak ada apa, saya dah buat ni banyak kali. Sedangkan apa yang mereka basuh itu kemudian masuk ke dalam longkang masuk pada anak sungai masuk ke sungai yang besar. Dan ini adalah perkara yang mencemarkan alam sekitar. Kita nak jelaskan, termasuklah contohnya ialah kedai-kedai yang makanan. Konsep pencemaran alam sekitar perlu difahami. Yang kedua, kita juga masyarakat secara individu pastikan kotoran tak berlaku di longkang kita. Kalau orang tanya apa peranan saya, pastikan longkang kita di rumah kita, di kawasan tempat kerja kita bersih. Sebab longkang itu akan masuk ke dalam anak sungai masuk ke sungai. Itulah punca pencemaran berlaku. Yang kedua, saya juga sebutkan tentang peranan pengguna untuk menjimatkan penggunaan air. Ini dengan 2 cara. Satu, dengan cara menggunakan peralatan jimat air. Yang keduanya, kita sebenarnya menggunakan air sangat banyak. Di Malaysia secara purata kita menggunakan air 230 liter air sehari setiap orang. Sedangkan matlamat dalam rancangan Malaysia ke-12
hujung tahun 2020 ini, iaitu tinggal beberapa hari lagi, patutnya kita menggunakan air 180 liter day per capita. Di peringkat antarabangsa, apa yang disarankan ialah 160. Banyak negara sekarang 150 saja penggunaan air. Jadi di Malaysia secara konsensus kita menggunakan air yang banyak. Bila kita menggunakan air yang banyak, susahlah kita nak dapat reserve margin yang tinggi secara teknikal. Betul. Walaupun kita boleh buat perkara tersebut. Dan juga saya nak galakkan orang ramai untuk menyertai sahabat sungai. Ada banyak pertubuhan baru sekarang ni yang ditubuhkan NGO untuk memastikan sungai kita tidak tercemar. Caranya kita buat denai. Ini kerajaan akan buat insya-Allah 10,000 kilometer denai sungai kebangsaan. Tujuannya untuk mendekatkan masyarakat pada sungai. Kita beriadah di tepi sungai. Kita beraktiviti di tepi sungai, berjalan kaki, naik basikal dan sebagainya. Secara tak langsung ini akan tidak mendorong mereka yang berhasrat tidak baik untuk mencemarkan sungai. Ya. Baik. Terima kasih Datuk Seri di atas penjelasan mengenai isu ini. Sama-sama, terima kasih menjemput saya. Baik, terima kasih Datuk Seri. Jaga diri. Semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Ya, jaga diri juga yang pakai pink tu sebab saya pakai warna pink di tangan. Semoga dipermudahkan Datuk Seri. Kita doa InsyaAllah. Datuk Seri. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Usaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Sebenarnya Datuk Seri sedang menjalani kuarantin di rumah beliau. Dan kita doakanlah semoganya dipermudahkan. Itu yang kata saya tak nak tegur tadi pun, tapi dah Datuk Seri sebut. Moga-moga insya-Allah positif kalau kita buat swab 2-3 kali itu insya-Allah. Baik, kita bercakap berkenaan dengan isu sungai tadi. Saya suka bila mendengar bahawa ada satu langkah bahawa bila buat denai itu betul. Baru kita terfikirkan kadang-kadang orang yang nak buat jenayah alam sekitar ni dia tengok macam tempat tu tak ada orang. Kan? Itu yang dia bergerak aktif. Jadi bila ada denai tu dah ada, maknanya orang sentiasa berada. Ada pergerakan di situ, sibuk sedikit, maknanya mungkin dia pun takut bila ada demikian langkah itu. Ya, salah satu lagi mungkin disebabkan kawasan itu menjadi tumpuan ramai. Ya, disebabkan itulah juga mungkin mereka ni takutlah untuk membuang segala jenis kekotoran di dalam sungai dan sebagainya. Dan kita perlu lihat juga ya, sungai ini sebenarnya dalam masa sama juga, selain daripada ianya boleh kita jadikan sebagai sumber minuman dan sebagainya, dalam masa sama juga kita boleh jadikan sebagai sumber pelancongan. Ya, andai kata kalau sungai itu bersih, ianya boleh kita jadikan sebagai tempat untuk kita beriadah dan sebagainya. Pendek kata dekat sini, apa yang boleh kita simpulkan dalam pada kita tak ada air, isu-isu ini sebenarnya dibangkitkan. Kita harapkan bahawa apa yang kami bawakan sebenarnya setiap kali tak ada air, kita di MHI sebenarnya akan bawakan topik ini. Dan kita harapkan bahawa anda yang menyaksikan ini lebih mengetahuilah ataupun lebih mendapat input tentang perkara yang kita bincangkan ini. Sebab perkara ini harus dilakukan bukan sahaja daripada segelintir pihak ataupun sesetengah individu. Malahan perkara ini harus dilakukan secara berkelompok daripada individu, masyarakat dan sebagainya. Itulah Faria dan juga Sofia. Kita boleh lihat ya, kenapa agaknya loji rawatan air itu dihenti tugas disebabkan berlaku pencemaran bau. Pencemaran bau itu disebabkan apa? Ada segelintir daripada masyarakat tidak bertanggungjawab membersihkan reban, kandang, itik dan ayam, kan? Jadi perkara itu sebenarnya kita dah mengetahui dah, kan, kalau nak bersihkan kandang dan sebagainya, tak perlulah kita nak berlebih-lebihan sampai mencembarkan, sampai memberikan kemudaratan kepada orang di sekeliling. Saya rasa perkara itu mereka dah tahu dah, tetapi disebabkan apa? Disebabkan mereka mengambil langkah yang mudah, langkah yang senang, kan? Mereka tak nak kekotoran di premis mereka, di tempat mereka, letak saja di sungai. Penting diri. Sungai tu mengalir, betul tak tahu ke mana? Sebagai itulah mungkin. Seakan-akan cincai di situ cara pendekatan ramai ni kan, melihat situasi ini, dan mungkin kita nak mendapat sedikit sebanyak yang lebih positif, mendapat inspirasi daripada satu negeri ini di Muar. Muar macam mana? Dia memang bersih kan? Itulah dia cerita pasal Muar ni. Macam semangat sikit lah kan. Sebab mungkin ada yang dah mengetahui bahawa Muar ini dikategorikan sebagai bandar terbersih di Asia Tenggara pada tahun 2018. Dan kita tahu bahawa salah satu daripada ikon ataupun tempat yang menarik pelancongan di sana adalah Sungai Muar. Sungai Muar di sana, kalau anda perhatikan, mereka jadikan sebagai salah satu daripada tempat pelancongan. Dan disebabkan itulah mungkin kita nak tahulah, mungkin ada tip ataupun bagaimanakah caranya Majlis Perbadaran Muar sebenarnya, mereka mungkin ada menyusun atur pelbagai aktiviti untuk menjaga kebersihan Sungai Muar itu sendiri. Dan dengan itu, bersama kami di talian video sekarang ini, yang di-Pertua Majlis Perbadaran Muar, Tuan Haji Mustafa Kamal Haji Samsudin. Assalamualaikum Tuan Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, saya agak sini. Baik, kita tahu ya, kalau andai kata kita ni pergi ke MUA, salah satu daripada apa yang kita perhatikan, mereka tidak nampak kekotoran yang berlaku. Bukan sahaja di bahagian jalan, malahan di Sungai MUA itu sendiri. Jadi saya rasa pendedahan yang diberikan ini saya rasa dapat memberikan inspirasi juga kepada mereka yang mungkin menjaga alam sekitar, khususnya sungai-sungai di tempat mereka. Jadi nak tahulah apakah sebenarnya rahsia kejayaan MUAR ini? Boleh kita kategorikan sebagai bandar terbersih di Asia Tenggara sekaligus membersihkan sungai dalam masa yang sama. Tuan Haji. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh warga MUA dan seluruh masyarakat Malaysia yang hadir ke MUA. Tanpa sokongan semua pihak dan kerja keras daripada semua pihak, pelbagai agensi, NGO, masyarakat dan individu, sudah tentulah MUA tidak dapat bersih sehingga hari ini. Ya. Walau bagaimanapun, sebenarnya masih banyak lagi yang perlu diperbaiki. Kerana soal bersih ni dan soal kotor sebenarnya ada pasang surutnya. Jadi untuk itu setiap tahun kami merangka satu pendekatan. Umpamanya pada tahun ini tema kami adalah komuniti berkabir rendah, perbadanan lestari. Semata-mata nak ajak masyarakat tentang apakah fokus kita pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Bila bercakap tentang masyarakat berkabir rendah, kadang-kadang kita hanya terfikir bahawasanya industri itulah yang mungkin menyumbang kepada pencemaran sungai. Tapi kita lupa sebenarnya dapur kita di rumah, tempat kita membasuh pakaian dan juga semua premis perkedaian, khususnya premis makanan, sebenarnya amat menyumbang kepada pencemaran sungai jika tidak dicegah dan juga diambil pendekatan yang terbaik. Justru itulah daripada tahun 2020, kita ada pendekatan yang dipanggil amalkan 20 perkara di tahun 2020. Iaitu perkara-perkara yang biasa, tetapi kalau kita berjaya memasyarakatkan, ia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Umpamanya, kita hendaklah kita mewajibkan semua permis makanan menyediakan perangkap minyak dan menyelenggara dan menggalakkan masyarakat untuk bersama-sama menggunakan efektif mikroorganisme, iaitu satu cecair yang digunakan untuk dicuah dekat sinki lepas mereka basuh pinggan. Supaya dengan demikian, benda itu akan lebih cepat terurai dengan bakteria yang baik dan dengan demikian apa yang dialihkan ke sungai akan menjadi sesuatu yang agak betul. Untuk masyarakat MUA dan juga masyarakat kita, saya fikir mereka semua maklum. Sungai MUA ini datangnya daripada Kuala Pilah. Kalau kita semua tahu, daripada lembah Gunung Telapak Buruk kemudian mengalir ke Kampung Talang. Jadi sejauh lebih 250 km. Artinya kalau di MUA sahaja kita mengambil tindakan sedemikian dan tidak ada semua tindakan bersama daripada masyarakat di semua negeri dan mungkin, sudah tentulah tidak akan menimbul kejayaan. Artinya kalau ada sedikit kejayaan kebersihan sungai dekat MUA, sebenarnya itu sumbangan daripada masyarakat seluruh daripada Negeri Sembilan, Gamat, hinggalah ke MUA itu sendiri. Ya, itu kita tak dapat nafikan ya. Sebenarnya memang perhatian diberikan kepada setiap individu, setiap lapisan masyarakat sebenarnya yang berbentuk sungai itu menjadi bersih dan sebagainya. Dan Tuan Haji ada sebutkan tadi bahawa peniaga di MUAR pun turut mengambil bahagian dalam pada kita ni nak membersihkan Sungai MUA. Tetapi Tuan Haji, kalau kita lihat juga adalah segelintir daripada masyarakat kita ni yang mungkin tidak mahu ikutlah apa yang disuruh, ya, iaitu kita boleh kategorikan sebagai sikap yang tidak mengambil endah apa yang telah pun diberikan, ya. Bagaimana Tuan Haji melihat perkara ini? Adakah peniaga-peniaga di MUAR ataupun masyarakat di MUAR sebenarnya mereka ini mempunyai satu sikap yang bagus juga untuk dijadikan teladan kepada mereka yang lain, Tuan Haji? Sebenarnya masalah itu satu peluang. Macam mana kita dekat negara MUA ni kena lebih kreatif untuk mendekati masyarakat. Justrulah kami ambil pendekatan untuk mengamalkan perkara-perkara yang biasa-biasa supaya menjadi luar biasa. Umpamanya kita dengan pekerja-pekerja kita buat mud ball, iaitu efektif mikroorganisme berbentuk pepejal, yang mana kita ajak masyarakat bersama-sama, khususnya pada masyarakat peniaga, untuk sama-sama kita campakkan dekat sistem saliran. Supaya mereka mula faham tentang bahawasanya peranan penjaga sungai ini adalah peranan semua pihak. Dan saya yakin dengan pendekatan yang sedemikian, lama kelamaan mereka yang mungkin kurang ambil peduli akan turut sama-sama
dalam apa je aktiviti kemasyarakatan yang telah pun kita mula laksanakan sejak 2018 ni. Ya. Ya, baik. Apapun kita di sini ucapkan tahniah ya kepada Bandar Muar yang masih lagi mengekalkan antara bandar terbersih bukan sahaja di Malaysia malahan di Asia Tenggara. Baik, terima kasih Tuan Haji di atas segala pekerjaan. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, itulah itu dia tadi. Kita saksikan bahawa Muar ini memang begitu cantik sekali disebabkan mungkin kebersihan itu juga menjadikan Muar ini sebagai salah satu daripada destinasi pelancongan yang mereka harus kunjungi. Kita perlu ingat di sini, ada kata kalau kita menjaga alam sekitar, kita menjaga sungai, kita menjaga kawasan di persekitaran kita, dalam masa yang sama juga kita bukan saja boleh memajukan diri kita tetapi boleh memantapkan ekonomi di setiap tempat itu. Bukan saja bersadarkan tadi kata bukan industri je Ya. jangan mudah jari pihak industri saja tetapi diri sendiri. Maknanya bermula dari rumah. Itu yang perlu ditekankan. Jimat-jimat juga menggunakan air.